Jadi perbincangan kita pada hari ini iaitu siapakah golongan-golongan yang dibenarkan untuk buka puasa. Dia tak puasa pada hari itu. Dan apa benda yang dia kena buat. Wa yajuzul fitru bil maradil ladzi yubihu tayammuma. Dan harus berbuka puasa kerana sakit. Boleh berbuka puasa tu kerana sakit. Sakit yang macam mana? Alladzi yubihu tayammuma, yang mengharuskan bertayammum. Sakit yang mengharuskan tayammum. Yakni contoh gini. Kalau kata satu orang tu dia sakit, maka dengan berpuasa tu menyebabkan bertambah sakit, maka dibenarkan dia untuk berbuka puasa. Kalau bertayammum, seseorang tu dia sakit dan kalau dia menggunakan air untuk berwuduk, maka akan menyebabkan bertambah sakit. Kan? Dia sakit, contohnya tangan dia luka. Kemudian kalau dia berwuduk menggunakan air, maka menyebabkan luka dia tu bertambah sakit. Maka dia dibenarkan untuk bertayammum. Jadi poin kat sini iaitu bertambah sakit. Bertambah sakit. Jadi sakit yang macam mana? Sakit yang kalau dia puasa menyebabkan bertambah sakit. Tu. Sakit yang kalau dia berpuasa menyebabkan bertambah sakit. Jadi sakit yang macam tu dibenarkan dia untuk berbuka puasa. Contoh sakit yang macam mana? Contoh kita kata demam. Demam yang teruk, demam panah. Yang menyebabkan dia terpaksa kena makan ubat. Kalau dia tak makan ubat, menyebabkan dia akan bertambah sakit. Maka boleh dia untuk berbuka puasa. Okay. Contoh lain, dia apa nama tu, sakit apa? Sakit lah, kira sakit yang kalau yang menyebabkan kena makan ubat. Kena makan baru sembuh. Kalau tak makan, maka akan menyebabkan lagi bertambah sakit. Jadi kategori yang macam tu dibenarkan dia untuk berbuka puasa. Kalau takat sakit yang tak ada kaitan dengan puasa, contohnya tangan dia luka. Tangan dia luka sakit. Tapi sakit di tangan tu dia tak ada kaitan pun dengan puasa. Kan? Kalau dia puasa pun sakit macam tu lah, dia tak puasa pun sakit macam tu lah. Bukanlah kata bila dia berbuka puasa tu menyebabkan dia lagi hilang sakit. Dia buka puasa tu sakit dia makin berkurang. Kan? Sakit itu di tangan. Tangan dia luka. Maka tak ada kaitan pun dengan puasa. Hang puasa ke tak puasa ke, sakit tak sama. Jadi orang yang macam ni, sakit yang macam ni tak dikira dan tak boleh dia untuk berbuka puasa. Okey? Baik. Jadi sakit yang kalau dia berpuasa akan bertambah sakit. Ifi minal halaki. Dan bagi orang yang takut berlakunya binasa. Halak ni maksudnya binasa. Maksudnya bila mana dia berpuasa akan menyebabkan bertambah sakit ataupun akan menyebabkan dia tu rosak tubuh badan anggota dia. Kawan tu dia sakit gastrik. Kalau kata dia tak makan menyebabkan gastrik dia makin teruk. Akan menyebabkan rosak dia punya penghanaman perut dia. Itu contohlah yang kata halak.
Jadi boleh dia untuk berbuka puasa. Okay, sebab dia ada penyakit gastrik yang agak teruk. Okay. Walighalabatil ju' wal atash. Dan kerana bersangatan lapar dan bersangatan dahaga. Lapar sangat, dahaga sangat. Jadi menyebabkan dia boleh untuk berbuka puasa. Tapi kalau takat lapar sikit-sikit, dahaga sikit-sikit, tak boleh lah. Ini cerita lapar yang teruk dan juga dahaga yang teruk yang menyebabkan kalau dia tak puasa akan bertambah sakit, akan bertambah teruk. Walil musafiri safaran tawilan, dan bagi orang yang bermusafir, musafir yang jauh. Okay, musafir yang jauh. Mubahan. Musafir tu jenis kategori yang harus. Musafir ni dia ada dua jenis. Satu musafir yang harus, satu lagi musafir yang maksiat. Musafir yang harus maksudnya musafir tu kerana ingin melakukan kebaikan. Contohnya musafir sebab dia nak ziarah rakan dia. Dia nak ziarah mak ayah dia. Dia musafir. Dan musafir ni mestilah destinasi yang dia nak pergi tu, jarak perjalanannya adalah melebihi 2 marhalah. 2 marhalah ni berapa kilometer? Dalam mazhab Imam Syafi'i ni ada beberapa pandangan ulama tentang jarak 2 marhalah. Cuma ustaz nak bagi fatwa yang dipegang dalam negeri Kedah. Fatwa negeri Kedah iaitu jarak perjalanan 2 marhalah ni 92 km dan ke atas. 92 km dan ke atas itu fatwa yang diguna pakai di dalam di negeri Kedah lah. Fatwa bagi negeri Kedah. Jadi walaupun ada pandangan banyak ulama, ada yang kata 85, ada yang kata 72, ada yang kata 90 lebih. Jadi kita berpegang dengan fatwa itu lebih selamat. Jadi kalau dia musafir, dia nak pergi ke tempat yang jarak dia adalah 92 km dan ke atas, dia dikira musafir dan dia boleh untuk berbuka puasa. Tapi syarat dia kena ingat. Bukan semua musafir yang jarak jauh tu kita boleh buka puasa. Syarat dia apa? Illa in tara as-safaru ba'dal fajri. Okey. Melainkan. Maksudnya melainkan ni yang ni tak boleh buka puasa. Apa dia? Sekiranya musafir itu selepas terbit matahari. Ni ingat bagi elok. Tidak dibenarkan untuk berbuka puasa kalau musafir tu lepas subuh. Lepas masuk waktu subuh. Jadi maksudnya musafir yang dibenarkan untuk kita berbuka puasa adalah musafir yang sebelum daripada subuh. Kita bergerak tu, contohnya kita keluar daripada rumah pukul 5. Sekarang ni subuh pada pukul 6. Kita keluar daripada rumah pukul 5. Kita dah keluar daripada kawasan kawasan taman rumah kita ataupun area kawasan yang agak lebih besar dari taman kita tu. Jadi dah keluar dari kawasan tu sebelum daripada terbitnya fajar, sebelum daripada masuknya subuh, maka kita dibenarkan untuk berbuka puasa ataupun kita tak puasa, tak wajib puasa ketika mana pada bulan Ramadan. Tapi kalau musafir mula start bertolak pukul 8 pagi, tak boleh mula bertolak pukul 8 pagi, maka hari tu dia kena puasa, wajib puasa. Wasaumu fi safari afdal illam yatadarrar bih, dan puasa ketika mana musafir itu lebih afdal. Kita puasa ketika mana musafir itu lebih afdal. Jadi maksudnya kalau dia boleh berpuasa ketika musafir dia itu lebih baiklah. Kita musafir mudahlah. Kan kita naik kereta, aircon sampai 2 blower aircon. Kan kita punya selesa, kita nak bergerak pergi jauh pun naik flight. Jadi tak dan panas punggung sampai dah dari Kedah ke Kuala Lumpur, tak dan panas punggung sampai dah di Kuala Lumpur. Musafir kita tu selesa dah zaman lah ni. Jadi kalau kata dia berpuasa juga, itu lebih afdal kata para ulama. Wa idza balagha as-sabiyyu aw qadima al-musafiru aw shufiya al-maridu wa hum shaimun harumal fitru. Okey, ni masalah berkaitan dengan kalaulah seseorang itu dia tak wajib puasa, tiba-tiba sampai satu tahap dia tu dah jadi mukallaf yang wajib puasa.
Asalnya dia ni bukan mukallaf. Kemudian sampai satu peringkat dia dah mukallaf. Wa idza balagha as-sabi, dan apabila telah baligh seorang kanak-kanak. Kanak-kanak dia bukan mukallaf. Kanak-kanak dia bukan mukallaf. Jadi dia tak wajib puasa. Tiba-tiba hari tu dia lena. Lepas tu dia mimpi. Sampaikan mimpi basah keluar air mani. Tanda kata dia dah mula baligh. Bila dia mimpi tu? Pada pukul 11 pagi. Tadi pukul 10, pukul 9 belum lagi baligh. Tiba-tiba pukul 11 dah ada tanda baligh. Maka dia sudah dikira mukallaf pada pukul 11 pagi. Soalan dia, adakah dia boleh berbuka puasa? Adakah dia wajib puasa lagi pada waktu tu? Maka jawapan dia adalah harumal fitru. Maka dia kalaulah dia sedang berpuasa, contohnya budak kecil tu dia dah puasa dah. Puasa okey, tapi pada pukul 10, pada pukul 9 tadi tu puasa dia tak wajib lah. Dia sedang puasa tapi puasa tak wajib. Pasal dia bukan mukallaf. Dia belum lagi baligh. Tiba-tiba pukul 11 dia lena, keluar air mani dan dia mimpi basah. Tanda kata dia baligh, dia jaga pukul 12. Maka ketika tu dia dah dikira sebagai baligh, dia mukallaf. Maka pukul 12 tu dia dah haram berbuka puasa. Tadi pukul 9, pukul 10 tu kira boleh lagi buka puasa. Pasal dia bukan lagi mukallaf. Tiba-tiba bila dia dah mukallaf, maka pukul 12 tadi pukul 12 tadi ni dia diharamkan untuk berbuka puasa. Jadi waktu pagi boleh lagi buka puasa sebab puasa tak wajib. Tengah hari dah dikira wajib puasa sebab dia dikira sebagai mukallaf. Ini kalau dia dah mula puasa. Begitu juga dengan orang yang musafir. Qadimal musafir maksudnya adalah orang yang dia pergi musafir. Okey. Qadimal musafir, minta maaf. Qadimal musafir adalah orang yang bermukim. Dia musafir, tak wajib puasa. Dan dia boleh buka puasa. Okey. Ada seorang Ahmad. Dia nak balik ke Kedah. Tempat tinggal dia di Al-Ustaz. Jadi, on the way dia balik tu, dia dikira sebagai musafir. Jadi, ketika mana dia on the way balik tu, dia tak wajib puasa. Pukul 8, pukul 9, pukul 10 pagi, dia tak wajib puasa. Bermaksud, dia boleh buka puasa. Dibenarkan untuk dia berbuka puasa. Pukul 12, dia sampai di Al-Ustaz di Kedah. Maka ketika tu dia dah dikira sebagai mukim, orang yang bermukim. Bila bermukim wajib puasa. Jadi adakah dia boleh berbuka puasa? Jawapannya tak boleh dah buka puasa ketika dia dah dikira sebagai mukim, dan mukim wajib kena puasa. Orang yang bermukim wajib kena puasa. Pasal tadi masa dia musafir tu pukul 8, pukul 9, pukul 10 tu dia belum lagi buka puasa. Dia masih puasa lagi. Dah sampai di rumah, dia belum lagi buka puasa, maka dia wajib berpuasa ketika tu. Haram dia untuk berbuka puasa. Okey. Au syufiyal marid, ataupun orang yang sakit tu dia dah kembali sembuh. Tadi pukul 8, pukul 9, pukul 10 dia sakit. Tapi still puasa. Maka dia ketika tu boleh buka puasa. Pukul 8, pukul 9, pukul 10 boleh buka puasa. Tapi dia tak mau buka puasa sampai pukul 12, dia dah sihat dah. Sakit dia dah sembuh. Maka dia nak buka puasa boleh tak? Tak boleh. Pasal sakit dia dah sembuh. Jadi dia dah direct puasa daripada awal. Bila dah hilang sakit dia dah sembuh, dia wajib untuk meneruskan puasa dia. Okey. Wahum shaimun, dan mereka dalam keadaan sedang berpuasa. Okey, harumal fitru, haram dia berbuka puasa, haram kalau dia berbuka puasa tu. Wa illa, dan kalaulah tidak apa ni? Kalaulah dia tak puasa, macam kanak-kanak tadi, pukul 8, pukul 9, pukul 10, dia tak puasa dah. Memang dah makan siap dah. Pukul 11 dia baligh.
Okey, dia balik. Maka adakah dia wajib puasa? Dah tak wajib puasa lah. Pasal apa? Pasal puasa dia dah batal. Dah batal pada pukul 8, pukul 9 dah batal dah. Dah tak ada puasa dah. Jadi pukul 12 tu dia tak dikira puasa, tapi disunatkan bagi dia untuk imsak. Ustuhibbal imsak. Maka sunat bagi dia untuk menjaga daripada jawapan dia, iaitu dia ketika mana azan maghrib sunat dulu berbuka puasa. Ambil air minum ataupun makan dulu buah kurma. Lepas tu baru semayang. Kalau semayang awal lah. Kan? Jadi disunatkan untuk bersegera berbuka. Yang ni tak usah duk cerita pasal semua orang duk faham lah. Nah. Pukul 7 duk tengah jam dah. Ni apa jam pukul berapa lah? Pukul 7 ni. Pukul 7 lah. Lagi selang 5 minit tanya pula. Ni jam pukul berapa lah? Bab buka puasa kita tak heran. Bab buka puasa kita tak risau. Okay? Buka puasa ni memang azan-azan dia terus pakat buka puasa. Jadi sunat kita berbuka puasa dengan segera. Wa ayyakuna salasi tamaratin. Berbuka puasa tu dengan 3 biji tamar. Ni ambil 3 biji tamar. Ustaz, kalau satu tak apa dah Ustaz. Satu pun tak apa. Tapi dapat satu ialah pahala. Pahala berbuka puasa. Pahala segera berbuka puasa. Tapi kalau kita ambil 3 biji tamar, kita mendapat pahala segera berbuka puasa dan dapat pahala makan 3 biji tamar, sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Fa in ajaza, kalaulah dia tak ada 3 biji tamar. Dia ni ada tamar pun sikit ya, sebiji ya. Kan? Boleh lah kalau orang tu kaya tak apalah, sampai 3 biji tamar. Kita sebiji ya, contoh. Kan? Teruk sangat lah. Sampai kat tinggal sebiji ya. Jadi fabi tamratin. Maka kalau tak mampu nak buat 3 biji, 1 biji pun tak apa dah. Asalkan mulakan berbuka puasa tu dengan buah tamar. Fa in ajaza, kalau tak boleh juga. Kalau tak boleh juga dia nak berbuka puasa dengan buah tamar, maka dia boleh mak, maka hendaklah dia berbuka puasa dengan air. Air ni guna air masak ataupun guna air kosong. Buka puasa dengan air kosong kalau tak ada buah tamar. Kerana apa? Kerana air tu dia membersihkan kawasan dalam perut kita ni. Ustaz, kalau ayat manis boleh? Ustaz, boleh. Tapi khilaf aula lah. Berbeza dengan yang lebih utama. Yang lebih utama adalah buah tamar. Kalau tak ada buah tamar, guna air masak ataupun air mineral. Itu yang lebih afdal. Okay. Wa ayyaqula indahu, dan dia sebut ketika mana dia berbuka puasa. Ni tuan-tuan kita kena ingat lah. Sunat kita baca doa ni selepas berbuka puasa, bukannya sebelum berbuka puasa. Kalau sebelum berbuka puasa kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma
barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kan baru ni kecoh sehari dua ni. Bila mana ada seorang tu doktor kot rasanya. Dia buat dalam Twitter. Dia kata saya ni sejak saya tahu kata doa berbuka puasa yang doa yang biasa kita baca tu bukan dari Nabi. Yang lebih sahih adalah baca bismillah ya ketika buka puasa. Saya pun baca tu lah. Baca bismillah ya ketika buka puasa. Boleh? Ya, boleh, tak ada masalah. Nak baca bismillah pun tak apa. Tapi kalau dia kata Allahumma barik lana fima razaqtana tu bukan dari Nabi, maka yang tu adalah perkara yang tak benar. Perkara yang tak betul. Kerana hadis tu sabit ada dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kalau kita nak kata terus bukan dari Nabi, tak boleh. Sepatutnya kita pakat-pakat kena beramai. Pakat-pakat kita kena beramai. Kerana apa? Sebab yang tu adalah di antara amalan yang disunatkan untuk kita baca. Benda ringkas, mudah ya. Minta kepada Allah supaya berkati makanan yang kita makan. Jadi sebelum berbuka puasa, sunat kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kemudian bila benda dah kita makan, ambil buah kurma kita makan. Dah kita makan buah kurma, Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Kan? Ataupun yang tuan-tuan hafal, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi Allahumma lakasumtu tu adalah dibaca selepas kita makan buah tamar. Kali yang pertama. Ataupun kita dah minum air, kita baca doa tu. Tapi Ustaz, kami dah baca dah Ustaz sebelum buka puasa boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Bukan kata jadi satu kewajipan. Tapi Nahabak kata yang lebih tepatnya macam tu. Sebelum berbuka puasa, Allahumma barik lana. Dah kita buka puasa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Itu yang lebih tepat ataupun yang lebih afdal. Okey? Baik. Seterusnya dia ada doa panjang sikit. Sekejap. Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Allahumma zahaba zama'u wa batallat uruqu wa sabatal ajru insyaallah ta'ala. Itu dalam kita azkar. Dalam kita azkar. Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu wa zahaba zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Okey. Wa taftirus shaimin. Wa taftirus shaimin, dan sunat untuk memberi makan kepada orang yang berpuasa. Yakni kita taja orang buka puasa.
ataupun kita tolong sediakan makanan untuk orang yang berbuka puasa. Yang ni cukup besar pahala dia. Cukup besar pahala dia. Kita cuba bayangkan, kalau kita taja orang yang berbuka puasa tu adalah orang yang soleh. Orang soleh. Maka sepanjang seharian, pahala dia berpuasa tu, orang soleh ni apa yang dia buat? Dia semayang sebelum subuh, kan? Lepas tu dia semayang, dia baca Quran pula lepas subuh, dia tadarus lepas subuh, dia berzikir, lepas tu dia semayang rawatib tak tinggal. Tu orang soleh. Tuan-tuan taja orang yang soleh, maka keseluruhan puasa orang soleh tu, sekali dengan dia punya semayang, dia baca Quran, dia zikir dia, semua tuan-tuan akan dapat. Kita semua akan dapat. Ini yang dikatakan puasa seharian. Seharian puasa orang soleh tu semua dapat kat kita. Pasal kita taja orang soleh berbuka puasa. Nak taja orang soleh buka puasa tak mana? Masjid dan juga surau. Kan biasanya yang pergi ke masjid ni orang-orang baik lah. Orang-orang yang bagus. Mayang tak tinggal. Tambah pula dengan salat rawatib. Maka sebab itulah kita taja orang yang berbuka puasa tu di masjid ataupun di surau. No? Ataupun tuan-tuan nak dapat pahala baca Quran. Tuan-tuan taja anak-anak tahfiz. Mereka tuan-tuan baca Quran ni daripada sebelum subuh. Sebelum subuh duk mengulang Quran dah. Lepas tu mayang subuh. Ada wirid dia. Baca maksurah. Dan lain-lain. Lepas tu hantar Quran, tasmid Quran tak guru pula. Lepas tu mengulang Quran pula. Pagi petang malam tu kira duk mengulang Quran. Tuan-tuan pergi taja anak-anak tahfiz ni tuan-tuan. Maka dapat pahala puasa mereka. Dapat pahala Quran yang mereka baca dari pagi sampai ke petang tu. Kita semua akan dapat. Nampak? Tu Nahabak kata betapa besarnya pahala kalau kita taja orang yang berbuka puasa. Nah? Tuan-tuan taja anak-anak pondok. Mereka belajar di pondok. Daripada pagi sampai ke petang dia mengaji kan? Kita tak ada mengaji. Kita ni kalut dengan kerja, kalut jaga anak, kan? Hantar anak di sekolah, tak ada mengaji, tak ada baca Quran sangat. Jadi cara dia untuk kita dapatkan pahala tu, kita sedekah. Buat pahala dengan cara kita taja mereka ni berbuka puasa, kita pun akan dapat pahala mengaji, kita pun akan dapat pahala baca Quran, kita pun akan dapat pahala orang-orang soleh yang mereka ni penuh dengan ibadat di siang Ramadan. Tu tafsirus shaimin. Taja orang yang berbuka puasa. Wa ayyakula ma'ahum, dan sunat makan bersama dengan mereka. Dah kita taja, kita sunat berbuka puasa dengan mereka. Kalau kita taja dekat masjid, dekat surau kan, lebih elok kita buka puasa dengan mereka. Kalau tak mampu tak apalah. Contohnya kita taja mak tahfiz jauh. Tapi tu di Johor, kita duduk di Kedah, nak pergi jauh, tak apalah, kita bagi back in duit sahaja. Kan, untuk kita taja mereka buka puasa, tak apa. Tapi kalau kita boleh buka puasa bersama-sama dengan mereka, kita taja masjid di rumah kita, surau di rumah kita pergi buka puasa dengan mereka sekali. Itu lebih baik. Pasal apa? Sebab berbuka puasa ramai-ramai ni, itu di antara tanda sifat tawaduk, merendahkan diri. Merendahkan diri. Jadi kita buka puasa ramai-ramai, kan? Wasuhur, dan juga disunatkan bersahur. Disunatkan bersahur.
kita pakai kena sahur ni pasal apa? Kerana sahur tu ada keberkatan. Okay, tang sahur tu dia ada keberkatan. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah oleh kamu kerana pada sahur itu adanya keberkatan. Wa ta'khiruhu, dan juga melewatkan makan sahur. Contoh kita kena ingat no, sahur ni dia bukan jenama makan, tetapi dia adalah jenama bagi waktu. Waktu. Dia bukan jenama bagi makan. Contohnya orang kata, awal makan sok pukul 12. Awal makan sahur, makan sok lah. Orang kata bagi makan sok. Awal makan sok lah. Jadi, yang tu bukan sahur. Yang tu makan tengah malam, memanggil. Makan tengah malam. Yang kata sahur ni adalah nama bagi waktu. Waktu yang sebelum daripada subuh. Sebelum subuh tu, lebih kurang dalam setengah jam ataupun sejam sebelum subuh, itulah waktu sahur. Jadi disunatkan kita makan sejam ataupun setengah jam sebelum masuknya waktu subuh. Atas situlah yang baru kata nama sahur. Pukul 12, tak ada sahur lagi. Pukul 2 pagi, tak ada sahur lagi. Tapi kita nak makan, salah ke? Tak salah, makanlah. Cuma kalau nak dapat pahala sahur adalah lebih kurang sejam ataupun setengah jam sebelum masuknya waktu subuh. Malam yaqa' fi syakin, selama mana tidak jatuh pada syak. Syak ni maksudnya kalau dia duduk syak, rasa dah masuk subuh dah ni. Rasa-rasa dia tu syak dia tu. Rasa-rasa ni macam subuh lah. Ketika tu dah tak disunatkan dia lagi untuk dia bersahur. Dia baru syak. Jadi kalau syak ni maksudnya kalau dia makan pun tak apa lagi. Boleh lagi. Tapi seeloknya kalau dia dah rasa syak, lebih elok untuk dia tinggalkan, jangan makan. Sebab kalau dia syak, dia makan juga, tiba-tiba dia sedar kata dah masuk subuh. Maka batal puasa dia. Tapi kalau dia syak, dia makan juga, rupa-rupanya syak dia tu betul, maksudnya belum lagi subuh. Maka puasa dia dikira sebagai sah. Jadi syak dia tengah-tengah. Sama ada hang nak sah ke ataupun tak sah atas itu. Maka lebih elok untuk dia tinggalkan perkara syak ni. Kalau dia rasa syak dah subuh ke belum? Subuh ke belum? Tinggalkan. Tak usah makan ketika tu. Okay? Jadi, ambil waktu yang kita yakin kata masih lagi belum azan subuh. Wal ightisal in kana alaihi ghuslun qabla as-subhi, dan juga sunat mandi. Sunat dia mandi sekiranya dia tu wajib mandi sebelum daripada subuh. Kan? Mandi wajib ni, tuan-tuan, mandi wajib ni disebabkan kerana bersama antara suami isteri, disebabkan kerana keluarnya air mani, disebabkan kerana berhenti darah haid, maka wajib mandi. Jadi mandi wajib tu dia jadi wajib bila mana masuk waktu sembahyang. Bila mana masuknya waktu sembahyang,
maka jadi hukum wajib. Sebelum masuk waktu sembahyang, adakah wajib mandi? Tak wajib mandi lagi. Nama mandi wajib. Kan? Tapi belum lagi wajib mandi. Pasal wajib mandi kerana nak sembahyang. Kerana tuntutan sembahyang. Sembahyang tu wajib. Tak sempurna sembahyang melainkan kena mandi wajib. Maka mandi tu hukumnya wajib. Kan? Jadi tak masuk waktu lagi, maka tak wajib sembahyang. Bila tak wajib sembahyang, maka tak wajib mandi. Walaupun mandi wajib. Tak wajib mandi lagi. Tapi tang sini kata pengarang kitab ni iaitu sunat mandi. Sunat mandi sebelum masuk waktu. Sebelum masuk waktu subuh. Kan? Jadi hukum mandi tu adalah sunat. Walaupun mandi tu adalah mandi wajib. Hatta mandi wajib pun dikira sunat juga mandi sebelum daripada subuh. Okey? Pasal apa? Bila mana kita mandi ni, dia akan bagi segar pada badan kita untuk kita nak buat ibadat mayang subuh, baca Qurannya lepas daripada subuh tu. Wa yata'akkadu lahu tarkul kizbi wal ghibah, dan bersangatan baginya baginya untuk meninggalkan bohong dan juga mengumpat. Ini di antara akhlak yang kita kena ada ketika mana di waktu siang Ramadan. Di waktu siang malam Ramadan, dua-dua sekali lah. Kita kena ingat no, yang kata bohong, riba, fitnah, mengumpat, caci maki, bukan hanya di waktu siang sahaja. Oh, malam kira boleh fitnah, malam kira boleh maki hamun. Tak betul. Kita kena tahan anggota tubuh badan kita daripada buat maksiat ni, daripada ribah, mengumpat, buat fitnah dan lain-lain tu siang malam. Siang malam kena tahan. Sebab ada orang tu faham kata dia tu faham kata, dia kata kalau tak apa, hang tunggu. Saat lagi ni buka puasa ya, siap. Aku maki hamun berkanak. Kan? Dia tu faham kata tahan, tak kata kat orang tu sampai buka puasa ya. Dah buka puasa kira nak kata kat orang. Itu tak betul. Wajib menahan diri daripada kata kat orang. Wajib tahan diri daripada kita maki hamun, kita mengumpat di waktu siang dan juga di waktu malam. Sebab itulah Nabi kata apa? Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai di kalangan orang-orang yang mereka tu berpuasa tapi tak dapat apa-apa daripada puasa mereka tu melainkan hanyalah lapar dan dahaga sahaja. Puasa tapi pahala puasa tak ada. Pasal apa? Sebab waktu malam dia duduk maki hamun orang. Waktu malam dia duduk buat maksiat. Na'udzubillah min zalik. Wa yusannu lahu tarku syahawat, dan disunatkan baginya untuk meninggalkan syahwat. Disunatkan bagi dia untuk meninggalkan keinginan. Syahwat ni maksudnya adalah keinginan. Teringin apa? Teringin nak makan. Kena ajak diri kita supaya kita tak karan sangat, tak terliuk sangat dengan bazar Ramadan. Kan? Orang tayang macam-macam ni. Niaga macam-macam kat bazar Ramadan.
sunat untuk kita tahan diri kita, untuk kita ni berasa galak ataupun kita berasa terkaran-karan lebih nak pergi bazar Ramadan. Sunat untuk tahan diri. Cuba try tengok kita ni bila mana lalu kat bazar Ramadan tu, tengok bazar Ramadan rasa macam biasa ya. Rasa macam tak apa ya. Cuba try tengok. Kita ni berasa terliok bila tengok Quran. Tengok Quran tu berasa terliok nak baca Quran, lepas tu kita berasa nak pegang tasbih, nak berzikir, terliok, karan, kan? Cuba try tengok kita buat gitu. Jadi disunatkan untuk kita meninggalkan syahwat, keinginan ketika mana berada di siang Ramadan maupun di malam Ramadan. Okey? Baik. Fa in syatamahu ahadun, maka sekiranya ada seseorang yang memaki hamun dia. Ada orang yang maki hamun kita. Bodoh, bangang, kan? Dan lain-lain. Tazakkara annahu sha'imun, maka bagi peringatan dekat dia. Bagi peringatan bahawasanya dia tu berpuasa. Tazakkara, ingat. Annahu sha'imun, sesungguhnya dia tu berpuasa. Bagi kita dekat orang yang maki hamun tu, inni sha'im. Inni sha'im, aku puasa. Kan? Kalau nak ikut balas balik tu boleh je. Kan? Kalau nak ikut nak balas maki hamun tu boleh. Tapi puasa. Jangan. No? Jadi, itu yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Dan itulah akhlak yang kita kena buat. Walaupun luar daripada Ramadan. Wa tarkul hijamah. Dan sunat meninggalkan berbekam. Berbekam ketika mana di siang Ramadan adalah makruh. Pasal apa? Sebab berbekam ni kita sedut darah, menyebabkan badan kita akan jadi lemah. Maka sunat untuk kita meninggalkan bekam. Wal madghi. Madghi ni tak. Dan mengunyah. Okey, mengunyah. Sunat kita meninggal kita berbekam dan mengunyah. Mengunyah apa ni? Contohnya kita duk kunyah apa nama tu? Kita tak makan, kunyah sahaja. Kunyah getah. Kan getah-getah yang duk ikat nasi lemak tu. Getah tu kita bola mulut, kunyah. Pasal apa kunyah? Saja syok kunyah. Ataupun kunyah kita tu nak bagi air liok banyak. Tak boleh. Okey. Sunat sunat untuk kita meninggalkan kita mengunyah. Kalau kita duk kunyah kita telan. Benda yang kita kunyah tu batal lah. Batal puasa kita. Batal puasa kita. Baik. Dan sekejap. Okey. Kalau kata di hari-hari biasa kita ni disunatkan kita untuk mengunyah, dipanggil liban zikir. Liban zikir itu sunat kita kunyah. Liban zikir ni ataupun dalam bahasa kita panggil apa? Arabic gum. Arabic gum ni kan. Jadi liban zikir ni adalah yang dikunyah oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Duk saja-saja dia ambil liban zikir tu, Arabic gum tu, dia kunyah. Jadi antara kelebihan Arabic gum ni ataupun liban zikir ni adalah dia mengurangkan kahak dalam rengkung kita ni. Suara kita akan jadi sedap. Dan dia akan mengurangkan balgam.
balaram yang ada di otak. Balaram ni bila banyak di otak akan menyebabkan kita cepat mengantuk. Otak lembab cepat mengantuk. Jadi Imam Syafi'i dia duk kunyah leban zikir tu dalam mulut, duk kunyah tu bukan telan, duk kunyah ya. Jadi menyebabkan balaram di rengkung kita ni dia akan terkurang dan dia akan bagi akal kita ni kuat dan juga akal kita cerdik. Tapi ketika mana dalam Ramadan jangan kita duk kunyah. Wa zauqit ta'am, dan juga sunat kita meninggalkan rasa makan. Orang perempuan dia masak kat dapur, dia ambil rasa sikit. Maka kalau boleh dia tak rasa, itu lebih baik. Itu lebih baik. Rasa jangan telan. Telan batai. Dah rasa buang balik. Wal qublah. Qublah dicium. Cium antara suami dan juga isteri. Kan? Disunatkan untuk kita meninggalkan perkara tersebut ni. Cium di muka ke. Wa tahrumu in khashiya minhal inzal, dan jadi hukum haram cium. Cium tu jadi hukum haram. Sekiranya takut daripada cium itu akan mengeluarkan air mani. Maksudnya bila cium tu akan menyebabkan timbulnya syahwat sehingga menyebabkan keluarnya air mani. Maka hukum adalah batal puasa kalau dia mengeluarkan air mani kerana dia telah bersyahwat dengan isteri dia dengan sengaja. Dia yang keluar air mani ni di waktu siang tak batal bila mana dia mimpi. Dia lena waktu malam mimpi, dia lena di waktu siang mimpi basah, maka tak batal puasa. Yang batal puasa kalaulah dia sengaja mengeluarkan air mani ataupun dengan cara dia berkhayal. Khayal seorang-seorang, sengaja berkhayal. Maka batal dia punya puasa dia. Begitu juga dengan dia mencium isteri dia sehingga menyebabkan timbulnya syahwat sampai keluarnya air mani pun batal dia punya puasa dia. Wa yukrahu siwak ba'da zawal, dan makruh bersugi selepas daripada gelincirnya matahari. Lepas gelincir matahari makruh kalau kita nak bersugi. Tapi ada pandangan daripada pendapat yang muktamad mengatakan bahawa walaupun lepas daripada zuhur maka masih disunatkan bersugi. Masih disunatkan bersugi. Dalam kitab lain lah, dalam kitab saya rujuk dalam kitab ni Fathul Qaid. Dalam matan Nabi Syuja' kata hukum makruh juga. Tapi dalam syarah dia didatangkan oleh Imam Abu Qasim, pandangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, iaitu hukum sunat juga bersugi walaupun selepas gelincirnya matahari. Libas. Zakatul Ibn. Mana jawab tu? Okey, jumpa.
Dia. Okey. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, iaitu walaupun selepas daripada gelincirnya matahari, maka masih lagi disunatkan untuk bersugi. Jadi kalau kata bersugi, kalau kita nak keluar daripada khilaf, maka kita tak payah sugilah lepas daripada zuhur. Tapi kalau kata ada juga yang nak bersugi, tak ada masalah. Kerana pandangan daripada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala adalah disunatkan juga untuk bersugi walaupun selepas gelincirnya matahari. Gelincir matahari ni maksudnya waktu zuhur lah. Maksudnya waktu zuhur. Wa yustahabbu fi Ramadan at-tawsi'atu 'ala al-'iyal. Dan disunatkan ketika Ramadan iaitu kita memperbanyakkan belanja kepada keluarga. Tawsi'ah. Tawsi'ah ni kita belanja lebih untuk keluarga kita. Jangan kira sedekah ya. Sedekah tu jangan tinggal. Kita sedekah juga bagi kat jiran tetangga, bagi dekat anak yatim, bagi kat pondok-pondok mahat tahfiz. Betul. Tapi pada masa yang sama, kita juga disunatkan untuk disunatkan untuk kita belanja bagi lebih sikit untuk keluarga kita. Kan? Bawa dia keluar makan yang sedap, kan? Kemudian beli baju raya, bawa beli baju raya. Jadi sunat belanja lebih sikit. Wal ihsan ila arham wal jiran, dan juga berlaku ihsan terhadap arham. Arham ni kaum keluarga kita, kerabat kita. Silaturahmi kita dengan adik-beradik kita. Ihsan terhadap mereka, bantu. Tengok mana-mana yang mungkin depa kekurangan ketika bulan Ramadan, kita bantu, bagi duit, kan, beli baju baru, beli baju raya, buka puasa dan lain-lain. Dan juga jiran tetangga. Ni juga kita kena amalkan. Iaitu kalau kata ketika Ramadan kita ada masak apa-apa, masak untuk kita lah, buat tukar juadah. Buat bertukar juadah untuk jiran tetangga. Bagi hantar kat dia sikit. Kita buat apa hari ni? Hari ni kita buat kita buat ayam masak merah. Contoh. Hantar kat jiran sebelah sikit, kan. Hari ni kita buat kuih donat. Hantar kat jiran sebelah sikit. Hari ni kita buat laksa. Hantar kat jiran sebelah sikit. Jadi sunat untuk kita menjaga silaturahim dengan kita menghantar juadah ke jiran-jiran sebelah. Ataupun kalau kita tak masak, kita pergi beli. Kita tak masak tapi kita beli. Beli pun sunat kita bagi kat jiran sebelah kita. Beli apa? Roti John. Beli murtabak. Bagi kat jiran sebelah kita lah. Wa aktsarus sadaqah, dan memperbanyakkan sedekah. Banyakkan sedekah ketika bulan puasa ni. Kalau kita boleh sedekah tiap-tiap hari RM1. Bagi kat mak tahfiz RM1, tak apa. Bagi kat pondok RM1 je.
Tapi tiap-tiap hari tak miss kita bagi. RM30. Maka itu adalah perkara yang disunatkan. Pasal apa? Yang penting adalah istiqamah kita dalam kita melakukan ibadah, kita sedekah tadi. Wattilawah, baca Quran. Baca Quran setiap waktu, 5 waktu kita ambil Quran, kita baca. Ada masa kosong jangan menyembang, banyak baca Quran. Wal mudarasah, pengajian. Macam kita hari ni kan, kita buat daurah sempena dengan bulan puasa. Boleh, cantik. Kita buat pengajian. Walaupun dalam online tak apa, tak ada masalah. Kan? Buat pengajian. Wal i'tikaf. I'tikaf di masjid. La siyama al-'ashr al-awakhir, lebih-lebih lagi kepada 10 malam yang terakhir daripada Ramadan, kerana padanya itu terdapat malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar. Wa yaqulu fiha, dan juga disunatkan kata ketika pada malam Al-Qadar. Kata apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini sabit dalam hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi doa ni kita baca pada tiap-tiap malam kan. Lepas daripada tarawih tu kita baca Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kan? Fa'fu anna. Jadi kita baca pada tiap-tiap malam. Tapi ketika mana pada malam Al-Qadar, maka kita kena bagi lebih sikit baca. Okey? Dan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak bagi salah satu di antara yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kata Imam Al-Ghazali, berdasarkan kepada pengalaman orang-orang yang soleh, kalaulah Ramadan jatuh pada hari Ahad, tahun ni kan hari Ahad kan, jadi malam Al-Qadar itu berlaku pada malam yang ke-29. Malam yang ke-29. Kan, jadi kita pakat-pakat bersedialah kan. Tetapi jangan terus pegang dengan 29 tu. Dia duk kira 29 je. Malam lain dia buat tak tahu dah. Tak boleh. Nah. Jadi itu berdasarkan pengalaman orang-orang yang soleh. Tapi kalau ikut amalan orang-orang yang soleh ni, kalau tanya kat mereka akan kata, bagi kami ni orang-orang yang sufi, orang-orang yang soleh, maka mereka menganggap malam Al-Qadar tu jatuh pada tiap malam dalam Ramadan. Setiap malam tu adalah malam Al-Qadar. Buat ibadat ni, buat ibadat gila-gila punya. Betul-betul punya. Kan? Pasal apa? Pasal dia merasa rugi kalau kata terlepas daripada melakukan ibadat pada malam-malam Ramadan. Jadi kita jangan duk pulun nak cari Al-Qadar ya. Cari pada malam-malam yang lain. Juga jangan terlepas walaupun sesaat daripada kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu antara yang disebutkanlah oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Okey. Baik, jadi disunatkan kita
bersungguh-sungguh pada 10 yang terakhir kerana ianya adalah ada padanya malam Al-Qadar. Wa yaktumuha wa yuhyiha wa yuhyi yaumaha kalailatiha. Okey. Wa yaktumuha ni iaitu kalau kita tahu kata malam Al-Qadar pada malam tu malam Al-Qadar. Kita tahu. Kita nampak. Kita dapat petanda. Kan? Wa yaktumuha, dan kalau kita nampak, kita dapat berita dan kalau kita tahu, maka hendaklah kita senyap-senyap. Okey? Sunat. Sunat kita senyap. Tak usah kita beritahu kat orang lain. Kan? Pasal apa? Pasal ialah kadang-kadang ada orang duk anggap betul, dan ada orang duk anggap kata tak betul. Anggap betul ni maksudnya bila kita beritahu kat orang kata oh baguslah, dia pun nak buat juga kan. Lepas tu ada orang yang anggap tak betul, dia kata tu nak belagak lah tu. Nah, abang kata dia dapat tu malam tu. Kan, jadi dia macam-macam tanggapan orang ni. Jadi kalau kita dapat malam Al-Qadar tersebut, maka kita senyap-senyap. Senyap-senyap. Maksudnya kita apa nama tu tak heboh kat orang. Oi, malam ni malam Al-Qadar oi. Tetapi yang disunatkan pada kita apa dia? Kita bagi tahu kat orang ni, jom kita pakat-pakat buat ibadah pada malam ni. Mana nak tahu kok malam ni malam Al-Qadar? Tu tak apa. Ajak orang untuk melakukan ibadah kerana kita berada pada 10 malam yang terakhir. Bila berada pada 10 malam yang terakhir, maka kemungkinan malam tu merupakan malam Al-Qadar. Jadi ajak orang buat ibadat. Tapi jangan kata malam ni lah malam Al-Qadar. Itu disunatkan untuk kita tak sebut gitu. Pasal apa? Pasal ialah kalau kita duduk habaq macam tu, dia menyebabkan orang lain ada yang anggap okey, ada yang anggap tak okey, dia pun celah kita. Kan? Jadi kita ajak orang untuk buat ibadat pada tiap-tiap malam itu yang lebih baik. Baik. Wa yuhyiha, dan kita menghidupkan malam Al-Qadar. Wa yuhyi yaumaha, dan kita menghidupkan siang Al-Qadar tu kalailatiha, seperti mana di waktu malam. Wa yahrumul wisal fi shaum, dan haram al-wisal. Wisal ni puasa sambung. Haram kita puasa sambung. Puasa sambung ni maksudnya puasa siang malam. Siang puasa, malam pun kita puasa juga. Maka hukumnya adalah haram. Okey, kita jawab, ada soalan sikit. Bagaimana pula taja asnaf yang beriftar? Boleh? Kan? Kita taja asnaf yang beriftar.
Jadi kita taja orang-orang yang miskin, kan? Orang yang digelandang ataupun orang-orang yang miskin, dan taja depa untuk beriftar, tak ada masalah bagi. Kan? Cuma yang saya cerita tadi ni, kalau kita nak taja orang dan kita nak rebut pahala yang lebih besar, nak rebut pahala yang lebih banyak, maka kita taja orang-orang soleh. Orang soleh tak mana? Kat masjid, kat surau. Taja budak tafiz. Itu kalau dapat pahala yang lebih besar. Tapi kalau kata kita nak pergi taja dekat masjid dah penuh, dekat surau dah penuh, nak pergi taja dekat mak tafiz dah penuh. Jadi takkan tak taja kot. Taja juga, pergi taja dekat asnaf-asnaf, orang-orang miskin yang depa perlukan makanan. Jadi jangan terlepas. Tak dapat yang besar, yang kecil pun tak apa. Jadi jangan terlepas daripada kita taja untuk orang berbuka puasa. Ustaz, kalau tengah musafir, tapi dia memilih untuk buka puasa, tak apa ke walaupun dia mampu puasa? Boleh. Boleh. Dia tengah musafir. Lepas tu dia pilih untuk berbuka puasa. Boleh. Kerana orang yang musafir tak diwajibkan berpuasa. Tapi syarat dia mesti musafir tu sebelum subuh. Kalau musafir lepas subuh, maka diharamkan dia untuk berbuka puasa. Kalau musafir sebelum subuh, maka diharuskan dia untuk berbuka puasa. No? Okey. Baik, kita teruskan lagi sikit. Faslun fi jima' fi Ramadan. Wa ma yajibu bih. Iaitu berjima' di siang Ramadan. Ini antara suami isteri. No? Mereka melakukan jima' di siang hari Ramadan. Apa yang dikenakan? Okay, hukumnya haram. Wa tajibul kaffaratu ala man afsada sawma Ramadan bil jima'. Dan wajib kafarah. Wajib bayar kafarah ke atas sesiapa yang merosakkan puasanya. Okey, puasa Ramadan. Siapa-siapa yang merosakkan puasa Ramadan, membatalkan puasa Ramadan dengan cara jima'. Jadi dia kena apa? Dia kena bayar kafarah. Okey. Kafarah ni hanya untuk lelaki sahaja. Perempuan tak dikenakan kafarah. Perempuan dikenakan qada puasa. Lelaki kena kafarah dan juga kena qada puasa. Dua benda lah. Okey. Walau fi duburin. Walaupun dia meliwat. Okey, memasukkan ke dalam dubur. Jadi pun kena kafarah jima' juga. Kena bayar kafarah juga. Wa bahimatin, ataupun dia buat dengan binatang. Dah tak ada bini, lah kali cari binatang. Na'udzubillah, ni benda laknat noh. Benda laknat. Memasukkan ke dalam dubur pun benda laknat. Buat dengan binatang pun hukumnya adalah dilaknat oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau dia buat macam ni pun tetap dikira kena bayar kafarah. Yang bukan kata dengan bini ya.
Kalau kata dia berzina, lagi-lagilah buka puasa dengan cara berzina, dikenakan kafarah. Okey. La 'alal mar'ati, tak diwajibkan ke atas perempuan. Isteri tak kena, isteri kena qada sahaja. Laki yang kena bayar kafarah. Wala 'ala man jama'a nasiyan aw mukrahan, tak kena kafarah ke atas siapa yang berjima' dalam keadaan terlupa. Terlupa kata hari itu puasa Ramadan. No? Terlupa. Au mukrahan, ataupun dipaksa. Dia tu kena paksa. Hang berzina, hang berzina kah? Hang apa nama tu berjima' kah? Kalau ada, aku bunuh anak hang ni. Contoh. Maka dia dipaksa. Wala ala man afsada sauma ghairi Ramadan, dan tak dikenakan kafarah ke atas siapa yang membatalkan puasa yang bukan Ramadan. Puasa tu bukan puasa Ramadan. Puasa sunat. Puasa sunat Isnin. Tiba-tiba datang suami bersama-sama dengan isteri dia. Jadi batal puasa. Adakah kena kafarah? Tak kena. Sebab puasa tu bukan puasa Ramadan. Wala ala man aftara bi ghairi jima', dan tak dikenakan kafarah kepada siapa yang dia berbuka puasa selain daripada jima'. Maksudnya contoh gini. Satu orang tu dia minum air, batal puasa. Lepas batal puasa baru dia berjima' dengan isteri dia di siang Ramadan. Nah. Maka tak dikenakan kafarah. Tak kena kafarah. Pasal apa? Sebab dia berbuka puasa dengan cara minum air. Oh, Ustaz kira boleh buat gitu? Tak boleh buat. Tuan-tuan kena ingat, no? Jima' siang Ramadan ni, hukumnya haram. Yang hukumnya adalah haram. Walaupun kita tak puasa. Walaupun kita tak puasa. Walaupun kita dah buka puasa tadi dengan minum air. Tak boleh. Haram hukumnya. No? Jadi, apa nama tu? Cuma beza dia tak kena kafarah. Kalau kita berbuka puasa dengan cara jima', kena kafarah. Tapi kalau buka puasa dengan cara minum air, lepas tu baru dah berjima', maka tak dikenakan kafarah. Tang situ beza dia. Wala 'alal musafir wal marid, dan tak dikenakan kafarah ke atas orang yang musafir. Pasal apa? Kerana musafir tak wajib puasa. Juga tak wajib kafarah kepada orang yang sakit. Orang yang sakit. Sakit-sakit pun dan lagi yo. No? Orang yang sakit tak dikenakan kafarah. Kerana apa? Kerana dia tak wajib puasa. Wa in zana ya, walaupun mereka berzina. Walaupun orang musafir tu berzina, walaupun orang yang sakit tu berzina, maka tak dikenakan kafarah. Dengan syarat musafir sebelum daripada subuh. Dengan syarat sakit dia tu sakit yang jenis, kalau puasa lagi bertambah sakit. Wala ala man zanna annahu lailun fatabayyana naharan, juga tak dikenakan kafarah ke atas siapa-siapa yang menyangka bahawasanya masih lagi malam. Rupa-rupanya siang dah. Dia bersama dengan isteri dia tu di waktu pagi. Kan? Dia sangkakan sebelum subuh. Rupa-rupanya orang mayang habis dah. Tersilap. Maka tak dikenakan kafarah, tapi puasa dia tak sah, puasa dia batal. Wahiyya, iaitu itqu raqabatin mu'minatin, membebaskan hamba perempuan yang beriman
Jadi adalah yang pertama. Okay, salimatin minal uyub, yang sempurna ataupun yang selamat daripada aib. Tak ada tempang, tangan tak kudung. Jadi maksudnya membebaskan hamba yang jenis macam ni mahal harga dia. Harga dia mahal sebab sempurna. Tangan ada, kaki ada, sihat tubuh badan sempurna. No? Allati tukhillu bil amal, yang mana memberi kecacatan pada pekerjaannya. Maksudnya aib yang memberi cacat pada pekerjaan. Selamat daripada aib yang memberi kecacatan pada pekerjaan. Apa contoh aib yang boleh bagi kesan kepada pekerjaan dia? Tangan kudung, kaki tempang. Itu cacat yang bagi kesan pada pekerjaan. Maka mestilah bebaskan hamba yang tak ada cacat. Maksudnya harga mahal lah. Harga dia mahal. Okey. Fa'illam yajid, kalau tak dapat, kalau tak jumpa, zaman kita tak jumpa lah. Sama syahraini mutatabi'ain, maka hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 60 hari berturut-turut. Okey, 2 bulan berturut-turut. Jenuh kan? Jenuh. Berturut-turut ni maksudnya kalau kata sehari tu kita tak puasa. Hari yang ke-55 tak puasa. Pasal apa? Terlupa nak niat di waktu malam. Maka kena ulang daripada awal balik. Yang 54 hari dia puasa tu semua tak kira. Kena ulang balik daripada awal. Jenuh lah gitu. Kan jenuh. Maka sebab itulah Nahabak kata jenuh. Kena kafarah puasa. Tapi dia tu lah awak yang pilih waktu siang nak bersama dengan bini dia. Pilihlah waktu malam. Malam boleh. Tapi tidak gagah juga. No? Jadi menyebabkan kena bayar kafarah yang teruk. Baik. Fa'illam yaqdir. Kalau tak mampu juga puasa 2 bulan berturut-turut, at'ama sittina miskinan kullu wahidin muddun. Bagi makan 60 orang fakir miskin. Setiap di kalangan seorang tu satu mud, satu cupak makanan asasi. Yang ni wajib ikut tertib. Pertama, kena bebaskan hamba. Hamba tak ada, kena puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu, barulah pilih yang ketiga, iaitu bagi makan 60 orang fakir miskin. Wa tasqutul kafaratu bituruwil junun, dan gugur kafarah. Kafarah tadi kan, kafarah yang nak kena puasa 2 bulan berturut-turut tu, gugur kewajipan tu bituruwil junun, dengan datangnya gila, wal maut, dan datangnya kematian, fi athna'in nahar, pada pertengahan siang hari yang sama. Contoh, kawan tu dia berjimat pada pukul 8 pagi. 8 pagi dia bersama dengan isteri dia, maka dikenakan kafarah. Tiba-tiba pukul 12 dia mati. Dia mati. Pukul 12 dia mati. Maka tak wajib bayar kafarah. Pasal apa? Sebab puasa dia tu tak lengkap. Mukallaf dia tu untuk hari tu tak lengkap. Bila tak lengkap, maka tak wajib
puasa. Bila tak wajib puasa, maka kalau dia bersama dengan isteri dia pagi tadi pun tak dikenakan kafarah. Begitu juga dengan orang yang gila. Dia bersama dengan isteri dia waktu pagi pukul 8, pukul 12 dia gila. Bila gila, menyebabkan dia bukan mukallaf. Bila bukan mukallaf, maka dia tak wajib puasa pada hari itu. Maka dia tak dikenakan kafarah jima' di siang Ramadan. Okey? Baik. La bil marad was safari. Tidak gugur dengan sakit dan dengan musafir. Maksudnya kafarah tu tak gugur dengan dia sakit. Pukul 8 pagi dia bersama dengan isteri dia. Pukul 12 sakit. Yang menyebabkan dia kena buka puasa. Memang buka puasa lah kan. Pukul 8 dia buka puasa. Pukul 12 dia sakit. Maka kafarah tetap kena juga. Begitu juga dengan musafir. Pukul 8 pagi dia bersama dengan bini dia, pukul 9 dia pergi musafir. Tetap juga dia kena kafarah. Okey? Kafarah. Wala bil i'sar, dan juga tak gugur kafarah itu dengan payah. Dia tak boleh nak puasa 2 bulan berturut-turut, tak apa, pergi yang nombor 2. Bagi 60 orang fakir miskin makan. 60 orang bagi makan tu pun tak mampu juga. Tak gugur juga kafarah. Kena buat juga. Kena buat juga sampai selesai bagi makan 60 orang fakir miskin. Bukan wajib bagi makan sekaligus. Tak. Nah, bagi sikit-sikit tak apa. Wajib likulli yaumin yufsiduhu kafaratun, dan bagi setiap hari yang dia batalkan puasa dia dikenakan kafarah. Maksudnya kalaulah dia berjimat dengan isteri dia tu 2 hari berturut-turut, ataupun 2 hari yang berselang, minggu depan sekali, minggu lagi sekali lagi tak. Jadi dikenakan 2 kafarah. 2 kafarah ni maksudnya puasa 4 bulan berturut-turut tu dia. Ataupun 2 bulan berturut-turut, 2 bulan berturut-turut pula. Kan? 3 kali, 3 hari dia buat, 3 kafarah. 4 hari, 4 kafarah. Maka setiap hari yang dia rosakkan, dia batalkan puasa dia dengan cara jima', maka dikenakan kafarah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Cukup dekat tu dulu untuk perbincangan kita pada hari ini. Saya buka kalau kata tuan-tuan ada soalan ke, ada perbincangan ke, boleh cek boleh, ataupun boleh terus tanya direct soalan pun boleh juga. Sila. Ada?